Okay je, no problem. Uh, so saya start terus dengan long division. So basically saya harap korang dah try tengok video yang saya bagi semalam tu. So basically kalau kita ada 3 kurungan macam ni, ini maksudnya kurungan ni kita panggil dia sudah completely factorized. Okay, polinomial kuasa 3 sebab x darab x akan dapat kuasa 3 lah. X kuasa 3. Okay, so bila dapat 3 kurungan macam ni, kita panggil dia completely factorized. So factors tu dinamakan, Nazihah dah masuk. Okay, factors tu kita ambil kurungan tu sahaja. Kita tulis koma sebelah dia. Ini kita panggil dia factors. Kemudian root tu apabila factors kita kasih sama dengan kosong. Cara kita tulis jawapan tu macam biasa. Jawapan kita x sama dengan A, x sama dengan B, x sama dengan C. Manakala zeros adalah yang kita terus tulis dia punya number A, B, C. Very easy lah sepatutnya. Kalau dapat 3 kurungan yang cantik macam ni, sangat senang untuk awak extract dia punya factors, roots dan zeros. Okay. So macam mana dengan soalan? Saya akan discuss soalan tutorial sahaja ya. So kita tengok soalan yang pertama ni very easy lah. So kita akan ada root x equals 2, x equals 1, x equals negative 3. Easy. Okay, so yang dua ni teruskan je lah, awak buat sendiri ya, isi sendiri sebab mudah. So yang saya nak sentuh dekat soalan D, donkey, sini. Okay, so kenapa x tu single? Macam awak. So x tu single, macam mana kita nak tulis dia punya x equal? So kita ada 3x kan dekat situ. Maksudnya kita mesti ada 3 nilai x lah. 1, 2, 3 macam tu. Sebab kita ada 3 ketul x. So ketul kat sini dah boleh nampak lah x tambah 2, x tambah 2 ni actually dia boleh gabung menjadi x tambah 2 kuasa 2 macam tu kan. Dan kalau kita kasih dia sama dengan kosong pun, kita akan dapat 2 jawapan yang sama, iaitu negatif 2 dan negatif 2. Dan biasanya untuk 2 jawapan yang sama ni, kita akan tulis 1 kali sahaja. Macam mana pula dengan x sama dengan kosong yang kat depan tu? Dah terbagi tahu pula. So yang dekat depan ni, dia ibaratnya macam x tambah kosong lah macam tu. Tambah kosong ke tolak kosong ke sama je. Sebab nanti dia akan jadi kosong juga kan. Kosong mana ada negatif ke positif, betul tak? Sebab itulah dia adalah kosong macam tu. Senang je, tu je. So dekat sini dia punya factors dia x and then x plus 2. Kemudian root dia adalah kosong dan negatif 2. Macam tu je. Okay, so saya nak sentuh yang ini. E, F, G, H. Ini soalan tutorial lah. Saya harap dah ada orang try lah lepas dia tengok video yang 2.3 tu. So tengok dekat yang E. So dekat sini, ni tadi kita dah belajar ini adalah x sama dengan kosong. So kita terus tulis x sama dengan kosong. Kemudian untuk yang ini, walaupun dia ada kuasa 2, maksudnya kurungan tu akan berulang sebanyak 2 kali. So sama macam yang tadi lah sebenarnya. X tu kita akan tulis sekali sahaja. Ini sahaja kita punya nilai x, root kita. Sama juga dengan soalan F. Maksudnya kosong ni berulang sini. Kosong ni berulang 2 kali kan sebab dia ada kuasa 2 kat situ kan. And then 3. So kita ada x sama dengan kosong, x sama dengan negatif 3. Macam tu je lah. Cuma dekat G dan H ni, awak kena cuba dulu factorize dekat yang bahagian kuadratik ni. Cuba untuk factorize. So bila kita factorize yang G tu kan A dia negatif 1, B negatif 1, C 6. So awak akan dapat 2 dan juga negatif 3. So kalau kita boleh terus tuliskan, dia akan jadi macam ni. Kosong, 2, negatif 3. Macam tu. Sebab yang dekat sini kan Y sama dengan X. Ini dia boleh jadi 2 kurungan lagi. So jangan terpedaya lah ada 1 je root kat situ. Tidak. Sebenarnya dia boleh factorize dan dapat lagi 2 ketul root. So sama juga dengan soalan H. Soalan H ni kalau awak factorize kotak oranye x squared tolak 4, awak akan dapat x tolak 2, x tambah 2. So awak punya root adalah kosong, 2 dan juga negatif 2. Semudah tu lah. Lepas tu factor dengan zeros tu easy dah kan. Sepatutnya sekali belajar je boleh terus dapat tangkap lah. Untuk yang ni memang sangat mudah.
Yang tak mudah adalah long division. Okay, so kita pergi kepada long division. Ini saya sentuh sikit je. So long division ni, dia macam contoh, saya ada 25 bahagi dengan 4. Saya nak buat dalam bentuk lazim. So saya buatlah macam ni kan, 25 bahagi 4. So 4 darab berapa yang dapat jawapan hampir dengan 25? 4 darab 5, 20. 4 darab 6, 24. 4 darab 6, 24. And then apa yang kita buat lepas kita dapat tu kan, 6 darab 4, 24 kan. And then kita tolakkan dia, betul tak? And then kita akan dapat jawapan 1. Okay, so benda ni yang kita akan buat. Tapi kita akan buat kepada polinomial. Sorry. Kita akan buat kepada polinomial. Bukan nombor biasa macam nilai kita. Okay, so untuk polinomial, saya tulis dia besar kat sini. AX cube plus BX squared plus CX plus D. Okay, so setakat yang awak belajar, paling tinggi adalah kuasa 3 lah. So yang dekat luar ni, kita akan tolak dengan factor. One of the factor. Tolak pula. Kita akan bahagi dengan one of the factor. Factor dia yang ada kat sini, contohlah saya guna X tolak E. Contoh. Okay. So, apa yang kita akan buat, kita akan always pastikan, saya guna pen warna merah, kita isi tempat dekat atas ni, bila kita darab dengan X, kita akan hasilkan sebiji macam orang yang pertama. So dalam fasa ini, orang yang pertama kita nak matikan dia. Matlamat kita adalah kita nak matikan dia. Bila saya cakap matikan, kita akan jadikan dia kosong. Bila dia sebiji, bila tolak diri sendiri, dapatlah kosong, betul tak? Macam 2 tolak diri sendiri, kosong kan? Sama juga macam polinomial, kalau dia tolak diri sendiri, dapatlah kosong. So apa yang kita boleh darab dengan X supaya kita dapat jawapan AX cube. So obviously semua orang boleh teka, sepatutnya AX squared. Macam tu. Lepas tu kita akan tolakkan dia lah. AX squared ni kita akan darab dengan X dan juga, AX squared ni kita akan darab dengan X tolak E. Kalau siapa yang nampak, dia boleh terus macam ni lah. Kalau siapa yang tak nampak, dia boleh buat dekat tepi. AX squared darab X tolak E. So kita akan dapat AX cube tolak AEX squared. Contoh. Kalau pakai huruf memang tak nampak sangat. Nanti saya buat example, pakai soalan tutorial, nanti awak nampak. Okay. So another thing, yang pertama, matlamat tadi kita nak jadikan dia kosong. Okay. Another thing, untuk susun dalam ni, yang dalam ni, mesti susun ikut susunan kuasa X yang menurun. Okay. Susun ikut turutan kuasa menurun. So X kuasa 3, X kuasa 2, kemudian X kuasa 1, kemudian constant. Okay. Akan ada soalan yang tak cukup pun, dia tak ikut turutan dia punya X tu. Maksudnya X tu kadang-kadang X squared tu tak wujud. Daripada kuasa 3, soalan tu terus bagi ke kuasa 1. So macam mana kita nak isi dalam long division, kita kena wujudkan dia. So kalau tak ada, kalau dia tak dapat nak memenuhi turutan ni, wajib susun ikut turutan ni. Kalau tak ada, awak kena wujudkan dia. So macam mana cara kita nak wujudkan dia, kita akan tambah dengan kosong. So kalau X squared yang tak ada, awak tambah dengan kosong X squared. Macam tu. Kalau X kuasa 1 yang tak ada, awak tambah dengan kosong X. Tu X kuasa 1 kan? Macam tu. Okay. Lagi satu. Bila kita buat benda ni kan, okay, kita buat, lepas tu kita buat and then kita dah berjaya sampai dapat baki, habislah baki. Cara tulis jawapan kena betul. So, saya pakai marker merah. Sorry. Yang kat sini kita panggil P. Yang dekat dalam long division tu kita panggil P. Yang kita bahagikan ni kita panggil dia D. Jawapan yang kita dapat dekat atas ni kita panggil dia Q. Quotient. Nanti saya tulis nama penuh dia sekejap lagi. And then baki yang kita dapat bawah sekali ni kita panggil dia remainder, R. Okay, saya tuliskan nama penuh dia. P untuk polinomial, Allah tak muat. Q untuk quotient.
D untuk divisor, R untuk remainder, baki. So, cara tulis jawapan. Yang ni penting. Nanti screenshot. So, P sama dengan D, Q tambah R. Ini cara kita tulis kita punya jawapan. Tolong screenshot. Ni tadi kita buat jalan kerja sampai dapat baki. Dekat long division polynomial ni tak ada perpuluhan. So bila dah habislah situ je. Kalau ada baki ada. Kalau tak ada baki, kosonglah kan bakinya. Nanti kita nampak bila kita buat. Cuma saya nak awak screenshot je di mana lokasi P, Q, D dan R dan macam mana cara tulis jawapan tersebut. Okay, so dan screenshot. Saya pergi. Ini soalan tutorial. Soalan 2B. Saya ambil soalan B dulu. Soalan ni sebenarnya ada, dalam soalan B ni ada dua permintaan dia. Permintaan pertama adalah show di mana X tambah 4 adalah faktor kepada Y. And then soalan kedua dia, hence, find the rest of the factors. Okay, so kita jawab dulu soalan pertama. Show that X plus 4 is one of the factors. Okay, so satu benda yang saya nak cakap dekat awak, kalau dia suruh show factor, root atau zeros ni, bila benda ni jadi divisor kepada long division, baki mesti kosong. Ni, bila kita buat dia jadi divisor, bila buat long division, baki mesti dapat kosong. Remainder tadi tu R. Ataupun kita boleh kata R kita mesti sama dengan kosong. Itu penting. So sekarang cara kita nak show kita punya soalan ni adalah kita akan show menggunakan long division dan baki kita ataupun R tadi mesti dapat kosong. Okay, so kita mulakan kita punya long division. So kita ada 6x kuasa 3 tambah 23x squared tolak 5x tolak 4. So kita akan bahagikan dengan x tambah 4 lah. So saya harap bila kita buat long division ni boleh follow baik-baik. Okay. So sekarang ni tadi saya cakap kan dekat bahagian atas ni kita akan isikan supaya bila kita darab dengan x kita akan dapat sebiji 6x cube. Sebab matlamat kita nak dapatkan dia kosong bila kita tolak. So berapa nak darab dengan x supaya dapat 6x kuasa 3? Obviously kita akan darab dengan 6x squared. Betul? Kalau tak percaya kita tulis kat tepi. 6x squared darab dengan x tambah 4. So kita akan dapat 6x cube tambah 6 darab 4, 24x squared. Kita tulislah hasil dia 6x cube tambah 24x squared. So dekat bahagian ni penting. Saya nak awak buat kurungan macam tu and then baru tulis tolak dekat luar. Saya padam highlight hijau ni dan anak panah ni sekejap. Okay. So nampak kat situ saya buat kurungan dan tolak. And then 6x cube tolak 6x cube habis lah. Tolak diri sendiri kan. And then kita selesaikan yang sebelah dia. 23 tolak 24 adalah negatif 1. So kita akan dapat negatif x squared. Now kita turunkan. Seketul je. Tak payah turunkan semua. Turun seketul je. So now kita fikir lagi. Berapa bila kita darab dengan x akan dapat negatif x squared. Darab negatif 1 x. Betul. So bukan negatif 1, negatif x. Negatif 1x sebab kita nak dapat x squared. Okay. So kita darab dengan, saya padam sekejap saya punya kotak-kotak ni. Kita darab dengan negatif x. Yes. So negatif x darab dengan x dapatlah negatif x squared. So kalau kita tak nampak yang negatif x ni kena darab dengan positif 4 dan akan dapat negatif 4x. Kalau tak nampak benda tu, buat dekat tepi. Buat kat kertas conteng ke apa, tak apa. Ini proses belajar kita. Belajar slow-slow tapi jangan slow sangat. So negatif x darab x negatif x squared. Tu kita dapat apa yang kita nak. And then negatif x darab positif 4, so tolak 4x. Tu kan sama. Okay, so saya padam saya punya anak panah ni.
again, buat kurungan, tulis tolak dekat luar. So, kita tolakkan dia. Nampak dia tolak diri sendiri. Habis. Tapi negatif 5 tolak negatif 4 akan dapat negatif 1. Negatif 1 biasanya tak tulis lah kan. X tu masih ada. Kemudian kita turunkan. Saya pakai pen purple. Turunkan orang yang terakhir iaitu negatif 4. And then now kita fikir berapa lah nak darab dengan X supaya kita dapat negatif X. So supaya Negatif kita dapat pandai. Okay. So negatif 1. Saya padam sekejap nak panah ni. Negatif 1. So negatif 1 darab X dapat negatif X. Negatif 1 darab, saya tak tulis. Negatif 1 darab positif 4 akan dapat negatif 4. See? Dia dah tolak diri sendiri untuk kedua-dua bahagian X dan juga 4 tu. Saya padam anak panah saya. Buat kurungan dan tolak. Jangan lupa sentiasa buat kurungan untuk kelas saya ya. Sentiasa buat kurungan. So nampak X habis, 4 pun habis. Sebab dia tolak diri sendiri kan. Habis. So nampak tak dekat situ ni. Baki adalah kosong. Maka dia adalah faktor lah. So show lah. Kita dah berjaya tunjuk yang dia adalah faktor. So remainder equal 0. Hence X plus 4 is a factor. Macam tu je. Okay, so tu baru soalan pertama. Kemudian kita nak jawab permintaan yang kedua. Hence, dalam matematik, ini penting bahasa matematik hence ni penting. Saya kecilkan sekejap natang ni, kita conteng ni. Saya letak dekat corner sana. Okay, so bila kita cakap pasal hence ni maksudnya mesti menggunakan jawapan dari soalan yang sebelumnya. So hence, wajib guna jawapan dari soalan previous. Itu maksud hence. Saya ada tulis dekat chat tu. Sini pun saya tulis juga. Wajib guna jawapan soalan previous. Soalan yang sebelumnya lah. So kalau ikutkan sekarang ni, soalan sebelumnya adalah kita buat long division kan. Kita gunalah jawapan long division tersebut. Macam mana cara nak tulis jawapan tadi? Jawapan tadi P sama dengan DQ tambah R. Ini cara kita tulis tadi kan. So sekarang kita identify mana P, mana Q, mana D, mana R. So ini Allah besar pula aku punya ni. So ini adalah P. Atas ni adalah Q. Sini adalah D. Bawah ni adalah R. So kalau remainder kosong nak kena tulis ke? Biasanya kalau remainder kosong ni kita tak tulis kan sebab tambah kosong. Tak ada orang pernah tulis tambah kosong kan. So sekarang jawapan kita ada DQ sahajalah. Dan P kita yang panjang-panjang ni dalam soalan dia dah wakilkan dengan huruf Y. Nampak saya buat bulatan purple tu kat situ. So kita tulis Y je. Tak payah tulis panjang-panjang 6x3 tu tak payah. Teruskan. So Y adalah D X tambah 4 and then Q 6x squared tolak X tolak 1. So now kita try dekat bahagian Q sini, boleh ke kita buat dua kurungan yang cantik? So kita fakturkan dalam kalkulator. A 6, B negatif 1, C negatif 1. So saya dapat fakturkan. It's okay, saya buat. Awak tengok belajar baik-baik. And then 3x tambah 1. Ini jawapannya kan. Tapi soalan nak dalam bentuk factors. So factors are x plus 4, 2x minus 1, 3x plus 1 like this. Macam ni. Cara tulis kita punya jawapan. Nampak tak ada dua hashtag dekat sini. Maksudnya dua jawapan ni kita dah jumpa lah. Boleh screenshot. Okay, so dan screenshot. Saya nak tunjukkan soalan seterusnya. Soalan yang pertama, 2A. So kalau tengok dekat sini, kita tengok kita punya Y, dia tak complete. Dia ada kuasa 3, dia ada kuasa 2, tapi dia tak ada kuasa 1. Maka kalau kita buat long division, kan kita kena buat x cube, lepas tu x squared, lepas tu x kuasa 1 kan. Tapi x kuasa 1 ni tak ada kan. So awak kena buat apa tadi saya cakap? Tambah kosong x. Ikut kuasa yang tak ada lah. So macam mana kita nak letak dia? Mari kita buat. Arahannya apa ni?
Ada dua soalan. Okay. Soalan pertama, factorize completely. Bila factorize completely, saya dah cakap tadi juga di awal. Factorize completely maksudnya mesti ada 3 kurungan yang X kuasa 1 macam ni. Okay. Sampai dia dah tak boleh faktor dah. Itulah nama dia factorize completely. Okay. Given that X plus 2 is one of the factors. So kita akan buat ini sebagai kita punya G lah, divisor. Okay. So kita masukkan dalam kita punya long division. So kita ada 6x cube tambah 13x squared. Dekat sini yang kita tambah 0x. Kalau kita terlupa letak benda ni, nanti masa jalan kerja kita sepanjang long division tu, kita akan stuck. Nanti awak nampak kenapa. And then dekat hujung sekali ada tolak 4. And then divisor adalah x plus 2. Okay, so saya jalan. X darab berapa nak dapatkan 6x cube? So obviously kita darab dengan 6x squared. So 6x squared darab x akan dapat 6x cube. 6x squared darab positif 2 akan dapat positif 12x squared. Nampak? Okay. So kita buat kurungan dan tolakkan dia. Saya padam sekejap anak panah ni. Tolak. So 6 tolak 6 habis. 13 tolak 12, 1. 1x squared. So turunkan seketul sahaja. So kita ada tambah 0x dekat situ. So now, saya guna pen warna merah. X darab berapa dapat x squared? Obviously, tu positif x squared kan? Yang kita nak dapatkan ni. So, x ni kita akan darab dengan positif x. Nampak? So, positif x darab x, positif x squared. Positif x darab positif 2 akan dapat positif 2x. Nampak saya dah tak conteng kat tepi dah. Saya tunjuk pakai anak panah je ni. Saya harap faham Okay, so buat kurungan dan tolakkan dia. Saya padam sekejap anak panah ni. So tolak. X squared tolak x squared. Habis. 0 tolak positif 2 akan dapat negatif 2. X sebab ada X. Bawa turun ni. Negatif 4. Sekarang saya pakai pen warna hijau. X darab berapa nak dapat negatif 2x. Ingat, matlamat kita adalah untuk matikan dia. Always kita nak matikan. Saya pakai yang hijau ni. Tengok highlight hijau Fasa pertama kita matikan orang pertama. Di fasa kedua sini kita matikan orang pertama juga. Di fasa ketiga terakhir ni pun kita nak matikan orang yang pertama juga. Always nak matikan orang yang pertama. Orang sebelah dia tu abaikan je dulu. Dia akan follow the flow. Nampak So kena ikut dia punya sign lah. Kalau positif, positif lah dia. Kalau negatif, negatif lah dia. Okay. So, untuk kita dapatkan negatif 2x daripada x, kita akan darab dengan negatif 2. Nampak tak dekat sini? Macam tu. Negatif 2 darab dengan x akan dapat negatif 2x. Negatif 2 darab dengan positif 2 akan dapat negatif 4. Okay. So, nampak dah tu. Dia dah tolak diri sendiri. 2x tolak diri sendiri. 4 pun dia dah tolak diri sendiri. And then, habis lah. Dapat Tapi, ini bukan step yang terakhir lah sebab dia nak factorize completely. Bila factorize completely, mesti tuliskan jawapan dalam bentuk kalau boleh 3 kurungan yang cantik, itulah factorize completely. Okay, so macam mana kita nak tulis jawapan kita tu? Ingat tadi adalah P sama dengan DQ tambah R. Dalam kes ini R kita adalah kosong. So tambah kosong tu tak payah tulis lah. So kita punya P telah diwakilkan dengan huruf Y. So kita tulis Y je lah, Y. So ini kita punya P. Dekat atas ni kita punya Q. Tepi sini divisor D. Bawah sini adalah R. Tulis D darab Q. So D X plus 2 darab Q 6X squared tambah X tolak 2. Lepas tu tekan kalkulator 6X squared tu. So saya tekan A 6, B 1, C negatif 2. So X plus 2 D 2x minus 1 and 3x plus 2. So this is the answer untuk factorize completely. Nampak dia ada 3 kurungan
di mana X dia adalah X kuasa 1. Nampak situ X ni kuasa 1. Okay, so menjawab kepada soalan kedua, hence state its zeros. So nampak tu soalan 2 dia cakap hence. So mesti guna previous answer. Previous answer adalah dekat hashtag sana tu, 3 kurungan tu. Daripada situ kita terus dia nyatakan kita punya zeros. Hence zeros are lah kan sebab ada 3. So negatif 2, 1/2 dan negatif 2/3. Nampak ada 2 hashtag menandakan 2 jawapan untuk 2 permintaan yang ada dalam soalan A. Boleh screenshot. Rizal. Okay, dan screenshot. Okay, so I guess that's all from me untuk hari ini.